أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kita sambung pengajian kita. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin 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 ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif, dan ketahuilah olehmu hai orang yang berkehendak kemenangan, setengah daripada orang yang muhafiz, yakni memelihara akan sembahyang dan mendirikan dia, hendaklah ia memelihara akan segala syaratnya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekarang kita masuk berkenaan dengan syarat sembahyang, yakni syarat sah sembahyang. Kalau ada syarat ni cukup, maka sahlah sembahyang kita. Kalau tak cukup syarat ni, maka kita buat sembahyang kita berapa banyak pun tidak akan sah. Jadi ini ialah satu benda penting. Sepatut kalau kita nak sembahyang, kita mesti tahu benda ni, yakni syarat sah dengan syarat wajib. Apabila tahu benda ni, barulah kita buat tu kena tak dengan syarat ni. Kalau kena syarat ni, maka sahlah ia. Tapi kalau kita sembahyang tak kena dengan syarat ni, maka tak sahlah ia. Ingat, kita nak sembahyang, dia ada syarat sah dengan syarat wajib yang perlu kita ketahui. Mungkin sebelum ni kita tak tahu, tak apa, tu cerita lain. Apabila kita ketahui, kalau jadi benda macam tu, kita kena ambil apa? Ambil perhatian. Tak ada masalah, kita pun dalam keadaan masih lagi belajar. Jadi dekat sini, maka telah berkata musannif, ketahuilah olehmu. Siapa? Kita lah. Orang yang berkehendak kepada kemenangan. Kemenangan apa? Berjaya. Sebab tu dalam azan sebut apa? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Di antara kejayaan itu ialah siapa dia? Mereka yang mendirikan sembahyang. Itu di antara orang berjaya. Jadi kalau ikut daripada agama kita, di antara orang berjaya itu bukanlah orang itu kerja bagus, bukanlah orang itu kaya. Tetapi kalau mengikut ukuran daripada segi agama itu, di antara orang berjaya itu ialah orang yang boleh mendirikan sembahyang. Tu di antara dipanggil sebagai orang yang berjaya. Setengah daripada orang yang muhafiz. Hafiz maksud apa? Hafal. Apa maksud hafal? Yakni dia memelihara. Memelihara apa? Memelihara akan bagi sembahyang. Jadi nak gelar sebagai muhafiz. Muhafiz ni ialah orang yang menjaga sembahyang. Jadi dekat sini cerita apa? Yang pertamanya ialah orang yang mendapat kemenangan
dan orang yang digelar sebagai muhafiz itu ialah menjaga sembahyang. Orang mendirikan sembahyang dan menjaga sembahyang itu termasuk daripada orang-orang berjaya. Bukannya semua orang. Memang dia Muslim, belum tentu lagi berjaya. Walaupun bisnes dia bagus, walaupun dia punya apa, dia punya pendapatan apa semua tu, daripada segi mata kita memanglah berjaya dia. Tetapi daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni tidak berjaya. Kenapa? Kerana dia tidak lagi, belum tentu lagi dia boleh mendirikan solat dan menjaga akan solat dia. Itu satu benda yang menyatakan ciri-ciri orang yang berjaya. Kemudian, dan mendirikan dia, yakni mendirikan solat, hendaklah ia memelihara akan segala syaratnya. Jadi nak dapat orang yang berjaya, nak dapat orang yang memelihara solatnya, ialah mereka yang dapat memelihara segala syaratnya. Syarat apa? Syarat solat. Jadi benda tu berkait-berkait. Macam mana nak kata orang yang berjaya itu? Yakni orang yang mendirikan solat. Macam mana nak kata orang yang muhafiz itu yang boleh jaga solat? Yakni orang sentiasa menjaga solat. Macam mana pula nak kata orang yang boleh menjaga solat itu, dia tahu bagaimana tentang syarat-syarat solat itu. Jadi nak sampai satu kejayaan tu, dia ada perlu anak tangga dan sebagainya. Biasalah macam orang bisnes lah. Dia nak kena turun modal dulu, dia nak kena ada tapak, dia ada tempat, siapa yang nak beli kat dia dan sebagainya. Jadi apabila dia boleh memelihara dia punya tu, marketing dia dan sebagainya, maka dia akan dapat kejayaan. Begitu juga nak dapat kejayaan yang dikatakan orang yang berjaya itu, perlulah memelihara solatnya. Macam mana kalau nak memelihara solat tetapi syarat sah pun tak tahu lagi? Hari ini baru kita bermula nak belajar syarat sah dia. Jadi mintalah kita sama-sama ambil ni peluang ni, tahu betul-betul, tak lama pun, sekejap je. Yang penting kalau kita boleh tahu setakat mana hari ini, kita boleh amalkan. Sebab apa? Benda ni ialah benda yang penting. Kalau tak, sia-sialah kita sembahyang. Kemudian, maka adalah syarat sahnya. Sembahyang itu 9 perkara. Ni di antara diambil daripada kitab-kitab yang disatukan di dalam kitab Munyatul Musallin. Ingat, syarat sah mengikut yang dikumpulkan dalam ni ialah 9 perkara. Ada pun kitab-kitab lain, ada 7, ada 8, ada yang dimasukkan sekali. Tetapi kita mengikut sini ialah 9 syarat sah yang akan dikupas satu persatu oleh musannif. Kalau kita cukup syarat ni, sahlah sembahyang kita. Kalau tidak cukup syarat ni, maka tidak menepati dia punya SOP, maka tak sahlah kita punya solat. Okey. Jadi kita tengok seterusnya. Syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Syarat pertama, ketahui masuk waktu. Nak tahu masuk waktu, yakni solat berkaitan dengan waktu. Ialah solat fardu lah, solat 5 waktu. Ada juga solat tidak berkaitan dengan waktu, seperti solat tahiyatul masjid. Tak tentu waktu bila, masuklah bila-bila pun. Cumanya kita ada waktu makruh, waktu haram. Kita nak sembahyang, kecuali dekat Masjid Nabawi, kecuali dekat Masjidil Haram, Haramain. Sembahyang dekat masjid ataupun dekat Haramain itu, dia tak ada lah waktu makruh, waktu haram tak ada. Sebab apa? Sebab yang tu dia special sikit. Nanti kita akan membahaskan tu. Jadi nak cerita masuk waktu. Di antara waktu makruh tu nak dekat ujung, nak dekat habis tu. Waktu haram, ada waktu haram 15 minit sebelum zuhur. Waktu tu tak boleh lah. Waktu matahari naik dan sebagainya. InsyaAllah nanti kita akan satu persatu. Cuma kita nak tahu dekat sini, syarat pertama, ketahui masuk waktu. Pertama, ketahui bagi masuk waktunya, yakni waktu solat, dengan yakin atau zon.
maka tidak sah sembahyang orang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya. Okey, jadi masuk waktu tu ada dua. Di antaranya kita yakin. Yakin ni 100%. Zon, apa zon? Zon kita sangka. Waktu ni selalunya dah masuk. Sebagai contoh, kita sembahyang maghrib. Sekarang ni tak apalah, kita ada jam. Contoh jam kita rosak dan sebagainya. Kita sembahyang maghrib. Lepas tu pula nak sembahyang isyak, kita tak tahu masuk waktu bila. Tapi kalau dah sejam 2 jam tu kita dah tahulah apa masuk waktu isyak. Yang tu yakin 100%, tak ada masalah. Tetapi yang ni zon. Zon apa dia? Zon sangka. Seperti contoh, kita lepas maghrib kita baca Al-Quran setengah juzuk. Jadi setengah juzuk tu lebih kurang 30 minit, 40 minit ataupun 45 minit. Jadi start kita sembahyang maghrib ke isyak lebih kurang kita letak sejam. Contoh, letak sejam. Jadi kita selalu sembahyang 15 minit. Lepas tu kita akan baca Quran. Kalau setengah juzuk tu lebih kurang 40 minit. Jadi lepas kita baca setengah juzuk tu, memang dengan kita sembahyang tu kira dah masuk isyak selalunya. Contoh. Maka dekat situ kita apa? Kita zon. Kita apa? Yakin ni tahap tertinggi 100%. Kalau kita yakin macam mana? Oh, tengok jam dah masuk dah waktu isyak. Tu yakin memang 100%. Ni zon. Jadi satu hari tu kita lepas maghrib kita baca Quran. Selalunya kita baca Quran setengah juzuk dah azan dah. Waktu isyak sebagai contoh. Kemudian kita baca-baca, lepas tu handset mati, jam rosak contoh. Jadi kita tak tahu masuk ke tak masuk. Masjid jauh daripada rumah kita contoh. Tapi kalau kita duk baca selalu ni, selalunya aku dah baca setengah juzuk ni dah masuk dah isyak. Ataupun amalan kita baca Yasin. Kita baca Yasin, lepas tu dengan doa, selalu kita ambil 40 minit contoh. Cara kita lah, kita baca 40 minit. Maka lepas maghrib kita sembahyang selalunya 15 minit. Jadi baca Yasin 40 minit sebagai contoh. Maka apabila kita lepas sembahyang maghrib kita baca Yasin, dah habis Yasin, selalunya masuk waktu isyak. Maka kita sembahyang itu dia masuk tahap zon. Maka itu boleh lagi. Yang tak boleh macam mana? Kita samar-samar. Dah masuk ke tak masuk lagi? Dah masuk ke tak masuk lagi? Was-was. Tadi yakin 100%. Lepas tu zon tu lebih kurang 50-50. Tetapi ada bukti-bukti tertentu masuk. Boleh lagi. Tetapi yang ni was-was. Dah masuk ke belum? Waktu solat tu dah masuk ke belum? Maka apabila kita ada was-was dalam hati, kita sembahyang. Bila kita sembahyang, tiba-tiba kita tengok jam. Oh, betul lah dah masuk tadi. Kita kata tadi dah masuk, dengan kita was-was, maka itu tidak tidak sah. Kena faham tu. Sebab apa? Sebab dia tak ada yakin dengan zon. Sebab dia was-was. Waktu tu dia was-was. Maka was-was tu tidak kira. Walaupun dia tengok, oh betul lah aku ni, betul lah dah masuk waktu, tapi awal-awal tu dia dia tak ada yakin, maka solat dia itu tidak sah. Kena faham tu. Sebab nak masuk masuk waktu solat itu dia kena ada yakin, yakni 100% ataupun zon. Zon ni setengah ulama dia kata 50%. Sebagai contoh. Tu berkenaan dengan waktu. Dan jika jatuh di dalam waktunya sekalipun, kita was-was. Was-was dah masuk zuhur ke belum? Rasa dah masuk rasa. Rasa tu dia tak termasuk yakin dengan zon. Tapi kita sembahyang kat zuhur. Kita sembahyang zuhur dah habis tu barulah insight kita hidup. Tengok, betul lah masuk waktu zuhur. Tapi itu tidak sah. Kita kena ingat tu. Sebab itulah kita nak sembahyang ni kena yakin masuk waktu. Tu yang pertama dia. Berkenaan dengan masuk waktu. Walaupun kita sebelum ni tak yakin, tapi kita cuba je. Ni tak tahulah masuk ke tak masuk, sembahyang lah. Tengok jam, oh betul dah masuk.
maka walaupun masuk waktu sekalipun solat itu tidak sah. Sebab apa? Sebab tidak yakin dan zon. Ataupun keyakinan kita tak sampai 50%. Seolah gitulah. Jadi was-was. Jadi yakin 100% ataupun zon dikata 50%. Yang was-was ni waham. Waham ni dia apa? Dia bawah lagi. Tu nak kata apa? Nak kata masuk waktu. Jadi kalau kita nak pegang betul yang selamatnya, yakin masuk waktu 100%. Kalau sama-sama, lepas tu kita solat, walaupun duduk di dalam waktunya, maka tidak sah juga. Sebab apa? Tidak yakin. Yang tu kita kena faham. Ni di antara syarat sah. Kita nak cerita ni syarat sah. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni syarat yang kedua, berhadap kiblat. Jadi yang ni maklum. Jadi sah saja sembahyang kita apa dia? Menghadap kiblat. Sebenarnya perbahasan ni panjang lagi. Cuma dalam kitab ni ringkas kita sebagai nak mengetahui. Bukannya kita daripada segi ulama nak bahaskan satu-satu. Cuma kita ambil cukup apa yang dikatakan untuk menghadap kiblat. Kemudian dan kedua, berhadap ia akan kiblat, yakni akan Kaabah. Jikalau dengan ijtihadnya sekalipun. Okey, yang kedua, menghadap kiblat. Ingat, menghadap kiblat ni bukan muka. Menghadap kiblat ni ialah dada. Dada kita. Kadang kita sembahyang, contoh kita sembahyang berjemaah, tiba-tiba depan kosong, tengah sembahyang ni ada orang apa? Berlaga bahu kita. Puk, kita sengit. Tapi kadang-kala orang kita tak tahu, kita ingat menghadap kiblat ni muka. Jadi badan kita sengit tapi muka kita menghadap kiblat. Kalau lama macam tu, batal. Sebab apa? Sebab yang dikatakan menghadap kiblat ialah dada. Dada kita menghadap kiblat, bukan muka. Kadang kita sembahyang kat belakang tu, depan kosong lagi, sembahyang jemaah pula. Maka masuk kejap orang sana, kejap sini, kejap sana, kejap sini. Tapi yang bergerak kita apa? Dada. Kita gerak sana, sekejap lagi kita gerak sini. Kita jaga muka je. Ingat, bukan muka, yakni dada. Adapun kalau kita sembahyang, kita berpaling ke kiri, berpaling ke kanan dengan tidak berturut-turut, maka tak batal solat. Sebab apa? Sebab yang dinyatakan menghadap kiblat itu sebenarnya ialah dada, bukan muka. Kadang-kadang kita apa? Kita duduk sembahyang, tiba-tiba dengar apa? Kereta exhaust besar kat belakang tu. Lepas tu kadang-kadang kita pun tak khusyuk enggak. Tengok apa? Sekejap lagi nak tengok siapa datang tu keliling sini. Oh, Pak Haji pinjam kereta anak dia. Pakai exhaust besar, habis satu masjid bunyi. Contoh. Jadi dia bergerak apa? Dia bergerak muka. Duk pandang sini ataupun duk pandang sana, makruh. Tapi kalau berturut-turut, batal. Kita kena ingat, setiap pergerakan yang besar-besar 3 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut, maka batal. Itu kaedah kita sembahyang. Garu, boleh garu. Tapi kalau kita duk gerak serentak macam tu, batal. Tapi kalau kita garu, letak jari, dia tak kira anggota besar. Gatal kat sini, pop, nyamuk gigit, contoh, gatal. Letak jari kat sini, tangan dekat sini, jadi garu. 10 kali pun tak batal. Tetapi kalau kita gerak macam ni, batal. Tu nanti kita akan bahaskan, yakni anggota besar. Anggota besar apabila gerak 2-3 kali, batal. Jadi sebagai contoh, dia sembahyang, bagus, dia punya apa? Dada menghadap kiblat. Kemudian tapi mata dia suka melilang, ataupun sekejap lagi dia pandang sini, dia pandang kanan, tapi tak berturut-turut lah. Sekejap lagi bunyi kerbong, pandang belah kanan. Tak batal lagi. Sebab apa? Sebab kepala. Tapi yang tu termasuk daripada makruh. Kita kena ingat, setiap perbuatan yang makruh daripada solat berjemaah, maka akan hilang fadilat berjemaah. Kena ingat tu. Jadi kita sembahyang berjemaah. Contoh pagi subuh kita sembahyang berjemaah. Jadi
bermula kita daripada rumah, kita berjalan-jalan kaki itu dapat fadilat jalan kaki. Setiap langkah tu dikira fadilat, dapat pahala. Lepas tu pula bila kita datang, imam tak solat lagi, jadi kita tunggu. Menunggu imam itu dapat pahala lagi, fadilat menunggu imam. Kemudian pula kita duduk saf hadapan. Apabila kita duduk saf hadapan, dapat pula fadilat saf hadapan. Lepas tu pula kita menunggu sebelum qomat tu, lepas azan tu kita sembahyang sebelum subuh sebagai contoh, dapat fadilat sembahyang tu. Jadi semua ada fadilat. Barulah kita solat berjemaah. Apabila kita solat berjemaah, itulah dinyatakan oleh Nabi SAW dapat pahala 27 ataupun 25. Ada dua riwayat, ada kata 27 dan ada 25. Tetapi kalau kita sembahyang berjemaah, kalau kita buat perkara-perkara yang makruh, maka hilang fadilat apa yang kata 27 tu. Tapi fadilat lain tak hilang. Seperti contoh kita berjalan tadi, tak hilang. Ingat, sebab itulah kita kena belajar apakah menyebabkan perkara-perkara makruh dalam solat. Apabila kita melakukan perkara makruh dalam solat, terutama di dalam solat berjemaah, akan hilang fadilat pahala solat berjemaah. Tapi pahala lain tak kira. Nak cerita tu. Jadi kaedahnya, setiap perbuatan yang makruh di dalam solat berjemaah, maka akan hilang fadilat ataupun pahala solat berjemaah. Contoh, dengan sengaja mendahului imam satu rukun, imam tak rukuk lagi, kita duk tengok dengan imam duk baca lama sangatlah. Sepatutnya kena rukuk ni, kita rukuk dulu, sengaja rukuk. Kalau tak sengaja cerita lain, sengaja rukuk. Yakni kita mendahului imam. Maka dengan sengaja tu makruh, maka tidak batal lagi solat. Mendahului untuk satu rukun tidak batal lagi solat. Cumanya fadilat berjemaah itu tak ada. Sebab apa? Kita buat benda makruh. Jadi dekat sini diceritakan ialah kiblat. Kiblat. Jadi itu apa dia? Syarat sah yang kedua. Kita ulang sekali. Syarat sah yang pertama ialah masuk waktu. Adapun syarat sah kedua ialah menghadap kiblat. Jikalau dengan ijtihad, sekalipun dengan kira-kira, orang bahasa dulu guna apa? Kira-kira, lebih kurang sini. Kita nak dapat tempat tu, tak adalah macam kalau surau tempat yang dah khusus masjid apa semua tu, kita dah letak dah, diorang pun dah ukur dan sebagainya. Tapi tempat tu lebih kurang kita tengok matahari jatuh kat situ, kira-kira. Jadi kalau kita nak tempat tu lain lah. Kena ada alat dia dan sebagainya, tengok apa darjah dia. Kalau kita dengan Kaabah tu, kalau orang yang belajar falak tu apa, 292 darjah, 292 kalau kat Malaysia ni, baru darjah kita tepat dengan Kaabah. Tapi kita tak ada alat tu. Jadi kira-kira kok ada yang siap kita tengok kiblat, kira-kira. Kalau nak kata tepat pun payah juga. Kalau nak tepat betul tu kena pakai yang ukur tu lah. Untuk apa? Untuk darjah tu. Tapi kira-kira tengok matahari dekat sana jatuh. Lainlah kalau masjid dia dah kira dah, siap-siap. Sini kiblat. Tak apalah. Kalau kita pergi tempat luar dan sebagainya, tak tahu lagi. Tapi kita tahu matahari terbenam sebagai contoh, kira-kira. Ataupun pakai handset, kira-kira. Kalau lari pun tak ada masalah, sebab kira-kira. Bukannya nak tepat. Sebab nak tengok benda tu perlu kepada ahli dia. Itu yang kedua. Maka yang pertama tadi masuk waktu, yang kedua ialah berhadap kiblat. Berhadap kiblat dada. Ingat, bukannya muka. Sekejap lagi kalau kita sembahyang, orang duk beretuh kita, pusing sana, pusing sini, kita duk jaga kepala kita je. Padahal kita punya dada tu dah pergi sini, dah pergi sana, macam duk joget sana, joget sini. Pusingnya tu, maka itu dah batal. Ingat tu. Kalau ada orang pun kita tetap keras juga. Jadi kita nak jaga dada kita. Kalau lain lah, tak sengaja. Ni tiba-tiba dada lenguh. Kita sengit macam ni lah, duk buat macam tu, lenguh. Sengit, imam ni baca panjang sangat, jadi lenguh. Kita buat macam ni lah. Kejap kita pusing sini. Sebab apa? Kita duk ingat muka. Tapi kita pusing sini,
Jangan kita pusing sana, maka ingat itu membatalkan solat kita. Tu ialah syarat yang kedua, syarat sah. Sekarang ni kita masuk syarat sah. Lepas ni kita akan masuk syarat wajib. Jadi syarat sah ni berapa? 9. Tu yang kedua. Kemudian sampai pukul apa je? Syuruk pukul apa? Ya? 6.58. Okey, sikit lagi. Okey. Okey. Kita tahu mana jauh apa. Jadi kita dengan itu bunyi satu abang dulu. Okey, kita confirm lah, kan? Tapi kita tengah semayang, kita dengar masjidnya berubah. Betul tak? Okey. Bagus. Satu soalan tu. Okey. Contoh, dia banyak juga macam puasa jugalah. Orang kadang bang awal kan, sebagai contoh. Tiba-tiba kita sampai tu tak masuk waktu lagi. Jadi yang kalau berkenaan dengan tu, kalau mengikut kalau puasa, walaupun kita kita yakin tu tapi waktu tak masuk. Sekarang ni kita yakin waktu masuk dan waktu tu masuk. Kalau tak masuk waktu, jadi tak niat, sebab kita tak boleh sembahyang zuhur, tak boleh sembahyang asar waktu zuhur. Selagi mana tak masuk waktu asar, tak boleh sembahyang asar. Jadi kena sembahyang lah, sebab kita sembahyang yang tak masuk waktu. Ikutlah kadang kita kita terdengar azan nasihat kita sebagai contoh. Rupanya setting lain. Sebab kalau kita nak sembahyang, pastinya waktu dia tu. Kita tak boleh sembahyang waktu asar dalam waktu zuhur, ataupun nak sembahyang sembahyang maghrib dalam waktu asar. Jadi tak boleh lah, sebab syarat dia syarat sah. Tu kita belajar syarat sah. Syarat sah apabila masuk waktu dengan yakin. Tiba-tiba sepatut waktu asar masuk pukul 4 contoh. Kita dengar azan pukul 3. Rupanya Tok Bilal test mic sebagai contoh. Tok Bilal test mic, baru beli amplifier baru, dia test mic. Tiba-tiba dia lupa nak tutup speaker luar. Dia nak dengar je. Contoh ni buat cerita lah. Jadi dah azan lah, kita sembahyang lah. Sembahyang dah habis tu, tengok lah baru 3.30. Makna kata kita sembahyang belum masuk waktu lagi. Jadi tak boleh lah kalau kita nak sembahyang sembahyang asar dalam waktu zuhur. Jadi kita kena tahu benda tu. Sebab itulah awal-awal lagi kita yakin masuk waktu. Maksud saya, bila kita tengah sembahyang tu, kita boleh berhenti tak? Itu je. Dia macam mana? Kita tengah sembahyang tu tengok mau nak apa. Kita berhenti boleh nak? Sembahyang berhenti kan? Boleh tak? Kalau dia yang kita waktu tu salah. Sama juga kalau yang kita puasa kan, kita puasa. Dulu ada cerita dia dia bang awal. Tak tahu dia macam mana teknikal dia ke. Lagi 10 minit nak masuk. Padahal nak buka puasa tu kena masuk waktu maghrib. Dia tak boleh buka waktu asar. Kira sebelum masuk maghrib tu kira waktu asar lagi lah. Jadi dia kena ganti puasa. Begitu juga dengan solat. Boleh faham je? Kemudian tadi nombor 3 ke nombor 4? Nombor 3. Okey, syarat yang ketiga menutup aurat. Kita sampai syarat ketiga lah. Dan ketiga, menutup aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki dan sahaya. Sahaya ni hamba, termasuk hamba laki, hamba perempuan. Tapi kita dah tak ada hamba lah. Kalau laki tu macam biasalah, pusat hingga lutut. Sama juga kalau kita ada hamba perempuan pun, contoh ada hamba lah. Kita duduk zaman zaman dulu contoh yang ada hamba. Hamba kita pun pusat sampai lutut je. Sama dengan aurat lelaki. Hamba sama dengan aurat lelaki. Kemudian dan sekalian tubuh
jika perempuan khunsa yang merdeka yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangan. Okey, yang ni berkenaan dengan aurat perempuan dan khunsa. Khunsa tu yang apa? Yang ada dua kemaluan. Khunsa muskil. Contoh, dia ada dua kemaluan. Jadi aurat dia pun walaupun dia belah laki, jadi aurat dia pun nak sama dengan perempuan. Khunsa, dia ada dua kemaluan tu. Jadi dia sama dengan lelaki. Dia sama dengan perempuan, dia tak sama dengan lelaki. Jadi aurat perempuan dan khunsa ni ialah muka dan tapak tangan. Tu aurat dia. Jadi sebagai contoh dia nak sembahyang. Contoh nak sembahyang. Laki ni tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia masuk kena rompak. Contoh kita buat ceritalah, dia kena rompak. Bawa kereta tiba-tiba tahan tengah jalan kena rompak. Lepas tu pula perompak tu bukan setakat curi kereta je, baju dia yang mahal pun dia curi juga. Contoh curi baju dia pakai baju mahal, kod dia curi, tinggal apa? Tinggal boxer saja. Sebagai contoh, jalan macam tu tiba-tiba masuk waktu, duk dengar azan, ni azan betul aja. Masuk waktu betul. Contoh, jadi bila masuk waktu tu jadi apa? Kewajipan dia kena sembahyang. Sebab apa? Dah cukup syarat dah. Tapi dia tak ada baju. Baju dia tak ada. Tinggal apa? Tinggal boxer je. Tapi sembahyang kena sembahyang. Jadi macam mana? Dia ambil lumpur, dia sapu dekat tubuh dia sehingga tak nampak aurat. Itu pun dia panggil menutup aurat. Sebab apa? Menutup aurat ni ialah menutup bagi orang tak nampak. Sebagai contoh satu lagi, kalau jadi imam, tiba-tiba kita nisbah orang dulu kan sembahyang dekat atas, surau dulu sebagai contoh. Jadi aurat ni dia pandang daripada atas, bukan yang bawah. Tiba-tiba tok imam jadi imam tu tak pakai seluar dalam. Contoh, pakai keblekat tak pakai seluar dalam. Kita buat ceritalah. Tiba-tiba pula sembahyang belah atas. Sembahyang belah atas, lepas tu pula lantai dia cermin. Dah lah tak pakai seluar dalam. Lepas tu pula sembahyang dekat belah atas, yang mana lapik dia tu cermin ataupun ada lubang sikit. Kalau kita dongak langit tu nampaklah untuk imam punya barang. Contoh. Contoh. Jadi kalau nampak daripada belah bawah tak kira. Tu nak cerita aurat. Kalau nampak daripada belah bawah. Sebab apa? Aurat ini dipandang daripada belah atas. Tiba-tiba masjid kita sembahyang sini dah okey dah. Tiba-tiba ada orang korek buah tanah dan sebagainya. Contoh, orang tu tengok, tengah sembahyang tak apalah, dia buat kerja dia. Tengok, nampak tu imam punya barang. Contoh. Jadi itu nampak aurat. Tapi kalau dia nampak daripada itu apa? Tidak terkira. Ataupun sekali dia sembahyang pula ada cermin. Entah datang mana pun cermin jatuh, cermin jam jatuh. Contoh, kita buat ceritalah. Jadi makmum kat belakang tu nampaklah imam punya barang. Contoh. Jadi nak cerita apa? Aurat, nampak aurat. Tapi dia daripada belah bawah. Kena ingat tu. Dia aurat ni daripada pandangan bawah tidak dikira, sebab dia tengok daripada pandangan atas. Sebagai contoh, dia tak ada baju dan sebagainya, tapi nak sembahyang juga. Dia pergi tujuh sungai. Jadi tujuh sungai air yang keruh. Sebagai contoh. Lepas tu pula aurat dia apa? Air tu sampai sekat pinggang bagi laki lah. Contoh bagi laki. Okey, contoh ni contohlah, tapi tak adalah nak contoh, nak cerita tutup aurat tu. Jadi tiba-tiba yang lelaki tadi kena rompak. Tinggal boxer je, seluar pendek dia tu tak tutup aurat. Sebab apa? Kalau dia tarik dekat pusat, lutut nampak. Dia letak bawah lutut, pusat nampak. Sebagai contoh. Jadi dia terjun sungai. Sungai tu bila dia duduk dalam tu tak nampak aurat dia. Maka kalau dia boleh apa? Sebagai contoh, dia boleh tahan nafas nak sembahyang tu, maka dia boleh sembahyang. Sebab apa? Sebab syaratnya menutup aurat. Ataupun tadi lumpur, dia ambil lumpur dia tutup, tapi lumpur apa? Yang tak ada najis lah.
Dia tutup apa? Dia tutup dengan lumpur, tampal-tampal. Contoh yang lelaki tu, di atas perut sikit sampai bawah lutut sikit. Jadi dia tutup tu tak nampak. Cuma ada bentuk, cuma tak nampak. Dia kira bentuk tu lain pula. Tapi yang ni tak nampak dia punya apa? Dia punya itulah aurat tu. Maka dia sembahyang dengan tu. Maka sah sembahyang dia. Itu berkenaan dengan menutup aurat. InsyaAllah kita hari ni sempat 3 saja. Ada lagi 6. InsyaAllah kita ingat betul-betul. Lagi sekali saya ulang, yakni yang pertama syarat sah masuk waktu, yang kedua menghadap kiblat yakni dada, dan yang ketiga menutup aurat. Berkenaan dengan khunsah tu dia sama je dengan aurat perempuan. Wallahu taala alam. Perempuan suara ada aurat. Ya? Perempuan dalam solat suara tu kira aurat. Okey. Dia kalau dalam solat ni sebenarnya yang tu ke depan lagi, tapi tak apalah kita cerita. Dia dalam solat ni rukun ada 13. Rukun fi'li, rukun qauli. Rukun fi'li, rukun qauli dengan qalbi. Dia ada 3. Di antara qauli tu berkata, bercakap. Kita kena ingat apabila setiap perbuatan perkataan dalam sembahyang tu, seperti contoh bacaan Al-Fatihah yang wajib. Ni yang wajib bacaan Al-Fatihah. Lepas tu bacaan apa? Bacaan yang wajib lagi tahiyat. Lepas tu selawat atas Nabi, contoh. Jadi kita baca mendengar diri kita, termasuk laki dengan perempuan. Imam dia cerita lain. Jadi contoh wajib Al-Fatihah. Al-Fatihah ni ialah termasuk daripada rukun solat. Apa dia termasuk? Kalau dia termasuk daripada rukun solat itu, cara bacanya ialah kita sendiri dengar, bukan orang lain dengar. Tu kita kena faham. Yang tu dulu. Lelaki ke perempuan ke, bila baca Al-Fatihah, kita kena dengar telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kena dengar telinga kita. Bukannya kena dengar orang lain. Maka kalau dengar orang lain, tidak menepati itulah. Sebenarnya perbahasan tu panjang lagi. Jadi macam Tuan Haji tanya tadi tu, perempuan itu macam mana solat dia, aurat ke tidak, termasuk lelaki ke perempuan ke, kita nak baca rukun-rukun qauli di dalam solat itu, yang akan kita bahaskan akan datang ialah hanya mendengar dekat telinga kita saja. Wallahu a'lam. Okey. Okey. Nampak sujud, nampak apa itu daripada bawah. Tadi yang kita beritahu apabila daripada bawah. Sebab apa kita nampak daripada bawah? Ya, dia kira daripada bawah juga situ. Dia termasuk daripada bawah. Kita macam pakaikan plekat kan. Contoh orang pakaikan plekat. Lepas tu ada apa? Yang makmum lain dekat belakang tu bila sujud, contoh ada nampak, itu dikira daripada bawah. Okey. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina fathul arifina bi hikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.